Dalam tempoh 2 bulan lebih kita berdepan dengan COVID-19, pastinya banyak cabang dan juga keadaan yang memberi kesan yang cukup jelas kepada keseluruhan rakyat Malaysia khususnya. Sama ada mereka yang terlibat sebagai majikan ataupun pekerja. Mungkin ada yang diberhentikan ataupun ada yang bercuti tanpa gaji. Bagaimanapun, pelbagai langkah dan juga inisiatif telah diperkenalkan kerajaan termasuklah pakej rangsangan ekonomi. Dan dalam keadaan dan juga situasi ini, apa lagi antara perkara-perkara lain yang perlu kita ketengahkan dan juga kita fahami secara khusus berkaitan dengan isu dan juga situasi ini. Jadi menerusi Skype ketika ini, saya bersama dengan Datuk Syamsuddin Bardan yang merupakan pengarah eksekutif MEF. Hello, Assalamualaikum Datuk dan selamat Hari Raya saya ucapkan. Waalaikumsalam, selamat hari kembali. Ya, Datuk, melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, dari hari ke hari kita bercakap berkaitan dengan perkara ini, tapi untuk kita memahami keberkesanan pakej rangsangan prihatin, adakah perlu pakej rangsangan tambahan diperkenalkan ketika dan juga waktu ini, Datuk? Sememangnya kita memerlukan pertolongan daripada pihak kerajaan kepada sektor swasta untuk kita bernafas lebih lama lagi, dan juga dengan berbuat demikian kita akan dapat mengekalkan para pekerja kita dalam pekerjaan, dan ini adalah amat penting. Kalau kita terpaksa membuang mereka ataupun memberhentikan mereka kerana kita ada kekangan keuangan, ini akan menimbulkan lagi berbagai masalah kepada labour market dan juga kepada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat tentang pakej rangsangan yang diberikan kepada negara kita, kita lihat bahawa jumlah 250 bilion itu memang nampak besar. Tetapi dari segi KDNK ianya tidak melebihi daripada 17%. Dan kalau kita lihat dengan lebih mendalam lagi mengenai rangsangan yang diberikan yang ada kaitan langsung dengan majikan dan pekerja, ianya adalah kira-kira 35 bilion ringgit, dan ini adalah kurang sebenarnya daripada 5%. Ya. Dan inilah apa yang kita katakan bahawa kita memerlukan lebih banyak rangsangan yang harus diberikan kepada majikan dan juga kepada pekerja secara terus. Kerana kalau kita tidak memberikan mereka pertolongan sedemikian, saya khawatir nanti keadaan alam pekerjaan kita akan menjadi lebih teruk lagi sebenarnya. Dan juga MEF sebelum ini, Datuk, memberi amaran kemungkinan 2 juta orang akan menganggur akibat COVID-19. Tapi dalam masa yang sama kita nak pastikan bahawa majikan dan juga pekerja itu stabil dan juga tidak terkesan yang lebih teruk dalam keadaan dan juga situasi ini. Tapi untuk melihat kepada ke depan ini, apa jangkaan Datuk yang mungkin akan didepani oleh majikan khususnya dan juga pekerja-pekerja yang ada? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat semasa PKBB pada masa ini, kita masih lagi menghadapi banyak kekangan kerana kita tidak boleh beroperasi lebih daripada 50% kapasiti kita daripada segi membenarkan pekerja-pekerja. Dan ada juga keadaan di mana peraturan secara administratif itu memakan belanja yang agak tinggi kalau kita lihat daripada suruh khususan majikan. Sebagai contoh, perkara yang dilihat mungkin kecil oleh pihak kerajaan iaitu memerlukan setiap majikan untuk melaporkan keadaan harian mengenai keselamatan dan kesihatan pekerja kepada MITI. Dahulunya diminta oleh pihak Jabatan Keselamatan, tapi sekarang ini diminta oleh MITI. Kita melihat bahawa untuk mengisi borang yang berkenaan itu memerlukan kira-kira 15 minit sekurang-kurangnya setiap majikan, dan kita ada 850,000 majikan yang harus berbuat demikian setiap hari. Dan kalau kita ikut jumlah kosnya, ia akan melibatkan kos kira-kira 1.94 bilion ringgit setiap bulan.
untuk kita menggajikan pekerja just untuk mengisi borang berkenaan dan submit setiap hari. Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang tidak perlu dilakukan dan boleh dilihat semula, dan ini adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan kos operasi kita, ya. Dan saya rasa pihak kerajaan harus melihat semula keperluan berkenaan supaya apa juga laporan yang diberikan itu adalah berkesan sebenarnya untuk membendung perabakkan COVID-19 berkenaan. Jadi di sini saya meminta agar pihak kerajaan melihat semula kepada prosedur yang telah ditetapkan supaya ianya tidak mengekang perjalanan syarikat, tetapi facilitate the operation of the company sebenarnya. Ya. Dan juga Datuk, itu mungkin antara saranan yang dimahukan oleh MEF. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk Datuk melihat kepada bagi memastikan majikan untuk tidak berterusan memberhentikan pekerja, terutamanya dalam tempoh dan juga situasi sekarang ini, Datuk? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kenapa majikan mahu memberhentikan pekerja mereka, dan dari segi pasaran buruh dan juga human resources, pemberian kerja itu sebenarnya adalah mahal kosnya kepada syarikat kerana mereka terpaksa melepaskan pekerja yang telah dilatih dan terlatih dan sebagainya. Ini kerana mereka tak mampu untuk maintain employment of the people involved. Jadi apa yang sebenarnya syarikat mahukan adalah sesuatu flexibility untuk mereka menguruskan kaki tangan mereka pada masa ini, dan flexibility itu berkaitan langsung dengan kos gaji, kos temah dan sebagainya, dan saya merasakan bahawa ada keperluan untuk pihak kerajaan membenarkan syarikat untuk adjust the wages cost dan juga terms and condition itu kepada sesuatu yang lebih fleksibel semasa COVID-19 ini. Dan juga ini bukanlah sesuatu feature yang harus dikekalkan selepas habisnya COVID, dan kalau kita dapat mengekalkan pekerja itu semasa COVID-19 ini adalah lebih elok sedemikian. Jadi sebagai contohnya, kalau sekarang ini kerajaan mahukan syarikat untuk negotiate dengan pekerja, dengan kesatuan tentang pemotongan gaji sebagai contoh. Dan saya rasa kalau dengan pihak kesatuan dan pihak pekerja yang pihak B40 itu, kalau kita mahu berunding, saya rasa sampai tahun depan pun kita tidak akan selesai perkara itu. Jadi kalau kerajaan membuat satu peraturan mengatakan bahawa kalau syarikat menghadapi keadaan keuangan sedemikian, jadi you boleh potong katakan 5%, 6% sebagainya, itu adalah lebih senang untuk dilaksanakan, dan adanya peruntukan legislation yang sedemikian itu dah lebih elok untuk negara kita sendiri sebenarnya pada masa ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan, atas komen dan juga perkara yang disebutkan tadi.